warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba bi islami dina wa bi Muhammadin nabiy wa rasula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna wa rabbuhum wa qulubuna biyadik fa inna ma taqlimuhu anta. Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, Allahumma ighfirna wa lahum, rabbi zidna ilma walhamdulillah rabbil alamin. Berusaha pengusi bahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, jawatan kuasa, para asatizah, para guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan sekalian alam. InsyaAllah kita kembali sambung kitab Muzakarah, kitab Al-Wafi, syarah kepada Al-Arba'in Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, daripada Syekh Mustafa Bugha dan juga Syekh Muhyiddin Mistah. Kita insyaAllah masuk satu hadis yang baru, iaitu hadis yang ke-18, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Satu tajuk yang besar dan satu kepentingan dalam kehidupan kita. Wala mu'allif rahimallahu ta'ala an Abi Zarrin Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ah al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rawahu Tirmizi. Daripada Abu Zar Jundub bin Janabah dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, takutilah, bertakwalah kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dan ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan, dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dan hadis ini dikatakan sebagai hadis hasan dalam beberapa naskah kitab, dan setengah lagi menyatakan hadis hasan sahih. Jadi satu hadis yang boleh dijadikan hujah, dalil kepada kita. Secara matan yang kita baca dan juga makna mafhum daripada hadis yang Nabi sebut kepada kita, yang telah dirawikan oleh dua orang sahabat Nabi, iaitu Abu Zar Jundub bin Junadah, dan juga seorang lagi Abi Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Dua ini menyatakan bahawa kita kena ittaqullah atau ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ah. Takutlah kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Dekat mana sekali keadaan. Berada ni bukan tempat saja, bukan makan saja, iaitu dalam apa jua situasi, di mana jua keadaan, masa, suasana, dalam dewan, luar dewan, musyawarah, kita tengah meeting, mana kita kena buat kerana Allah Subhanahu wa taala. Meeting kita tadi, kita tengah makan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat jamuan, buat walimah, buat kenduri kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita buat apa lagi? Buat pekerjaan harian kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu takut kepada Allah. Kita duduk dalam, orang kata apa, persatuan, duduk dalam kumpulan, duduk dalam syarikat, duduk dalam siasah politik, apa saja dalam jua keadaan, semuanya mesti berlandaskan takut kepada Allah. Itu berlandaskan agama Allah. Ini jelas kita menyatakan Allah dan Nabi sebut pada kita, apa jua suasana yang kita hadapi, mestilah kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan buat kerana perkara lain. Kalau kita buat sebab benda yang lain, maka kita tidak akan dapat kebaikan di dunia ataupun kebaikan di akhirat. Seperti mana kita lihat apa yang disebut di dalam Tamyi'ul Ghafilin, yang daripada Syekh Fahmi Zamzam. Kita tengok bagaimana dia menyebut di dalam itu, umpama dunia ini bicara kuliah yang semalam, umpama dunia ini seperti tanah yang
lapang, subur. Kita tanamlah apa jenis tanaman sekalipun, dia tumbuh segar, elok, boleh makan, ambil daripada manfaat, jual, boleh mendapat hasil keuntungan. Tapi bila mana sampai satu masa Allah datangkan musibah, Allah datangkan ujian, Allah datangkan segala orang kata apa bencana, maka tanaman yang kita boleh ambil hasil, seronoklah dapat hasil, boleh jual, boleh pula dapat keuntungan, boleh bina rumah, seronok. Tapi bila Allah datangkan musibah, Allah datangkan bencana, habis semua, lebuh, hancur. Waktu tu kita apa yang ada? Tak ada apa dah. Muram, kita tak boleh nak, orang kata apa? Sedih. Yang kita berasa gembira tadi, hancur. Itulah dunia. Dunia macam tu keadaan dia. Kita berasa seronok, kita berasa gembira dengan apa yang kita ada. Tapi sampai satu masa, iaitu kita di dalam alam barzah, sekeratul maut, berhadapan dengan Allah di padang mahsyar, apa yang akan berlaku dengan diri kita nanti. Kalau kita bawa dalam keadaan tidak ada takwa kepada Allah, wa na'udzubillah min zalik, rosak, jadi hancur, tak ada apa. Kita seronok semata-mata tengok sajalah. Tadi habis semua, tak ada guna apa? Tak ada guna pakai. Ini yang kita boleh lihat. Jadi kita kena ingat, ini secara zahir daripada hadis. Dan Nabi sambung lagi di situ, ikutlah kejahatan itu dengan kebaikan. Bukan suruh kita ikut benda jahat, tidak. Setiap kejahatan yang orang buat pada kita, ataupun perkara-perkara yang tidak baik pada kita, sama ada perbuatan manusia atau makhluk yang lain, maka kita balas mereka dengan kebaikan. Ini memang payah, susah. Ini peringkat para wali. Kalau orang yang boleh buat, kita orang awam ni, ada orang boleh buat, ada yang tak boleh buat. Tapi yang sepanjang masa boleh buat balas kebaikan, ini orang-orang yang alim, yang ibadahnya tinggi di sisi Allah, para wali Allah. Ini orang yang sabar, ni orang para wali. Jadi orang nak sabar ni payah. Kalau boleh sabar sepanjang masa dengan sabar yang sabar pada tempat dan kesuaian syariat Allah SWT, maka dia memang seorang yang hebat. Dan dikatakan dia lah seorang wali sampai dia sedar. Ini. Jadi kita kena lihat, orang buat jahat pada kita, kita balas apa? Almarhum Tuan Guru Haji Umar Zuhdi, bila orang buat jahat dengan dia, dia pergi rumah orang yang buat jahat tu, dia bawa, pergi jumpa, pergi sembang, bawa hadiah lagi, bawa buah tangan lagi. Orang duk fitnah dia, orang duk kata dia, pergi jumpa. Ini perangai Tuan Guru almarhum Haji Umar Zuhdi. Memang perangai dia macam tu. Siapa yang duk kata dia buat benda tak baik, buat zalim dengan dia, dia pergi rumah orang tu. Dia pergi rumah orang tu, lepas tu dia bagi buah tangan, dia raikan, dia sembang dengan baik, hingga orang tu jadi serba salah, jadi kawan baik dia. Ini Allah Ta'ala bagi karamah pada dia. Ini orang yang hebat. Kalau kita puas, dia sebelah bukan besar mana pun dosa dia, tapi berasa besar lah, tegak lah. Ini kita keadaan kita. Dan Nabi suruh kita ni, dan Nabi pesan, kejahatan yang orang buat pada kita, jangan balas kejahatan, kita balas dengan kebaikan. Kalau nak ikut kejahatan, Nabi ni lebih ramai, lebih banyak lagi orang buat jahat pada Nabi. Lebih banyak orang naya Nabi dan zalim kepada Nabi. Bukan takat zalim biasa hingga mencederakan Nabi SAW. Tapi Nabi tetap balas dengan kebaikan. Nabi tetap mendoakan kebaikan. Ini yang Nabi sebut kepada kita. Kerana apa? Kenapa Nabi suruh kita balas dengan kebaikan, balas dengan benda yang lebih mulia di sisi Allah? Kerana kebaikan akan menghapuskan al-hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Menghapuskan kejahatan. Kebaikan hapuskan kejahatan. Kita ni atas muka bumi sebagai khalifah yang mentadbir bumi mengikut landasan apa yang telah tetapkan sejak zaman Nabi Adam, mengikut syariat masing-masing kepada para rasul. Dan kita, syariat kita lah rasul yang bernama Muhammad bin Abdullah SAW, yang diturunkan kepadanya Al-Quranul Karim. Jadi kita mengikut syariat Nabi Allah Muhammad SAW, iaitu Al-Quranul Karim sebagai mukjizat yang besar hingga hari ini. Kita ikut dia. Jadi yang ini yang kita kena lihat. Tugas kita adalah menghapuskan kejahatan. Bukan menghapus kejahatan ni kita boleh hapus semua, tidak. Tidak ada kuasa bagi manusia, tapi berusaha menghapuskan benda yang tidak baik. Kerana apa? Allah suruh kita, Nabi suruh kita. Jadi kita kena buat kebaikan supaya terhapusnya kejahatan.
Bila kebaikan makin banyak, maka terhapuslah kejahatan. Tapi kalau kejahatan, hak ni buat jahat dah pada kita, kita buat jahat pula pada dia. Jadi tadi satu jahat tambah satu jahat, jadi dua jahat. Tapi kalau satu jahat, buat satu baik, satu tambah satu, kosong. Allah bagi sifir mudah bagi kita. Tapi kita ni dah satu dah, dah ngapa tak beramal dengan sifir. Kita kena mengamal dengan sifir. Kita nak cari keuntungan ni kena kosong kejahatan. Sebab tu Nabi kalau dia balas juga, apa berlaku? Tak sampailah dakwah, tak sampailah matlamat. Ni hadis ni jelas pada kita. Ya, kita tahu, saya pun tahu memang payah kita nak maafkan orang ni. Bukannya senang. Tetapi benda yang susah ni lah Allah suka. Diibaratkan para ulama, kita duduk di atas kapal, atas sampan, atas bot. Duduk atas bot tu. Bot di tengah laut, bukan duduk dalam kolam. Dalam kolam tak jadi. Kolam kayu pas sana, pas ini boleh lah. Ni kita kata laut. Ulama bayangkan laut. Siapa dia? Luqmanul Hakim bayangkan laut. Dia duduk. Kapal kita duduk atas laut, sampan kita kecil lah. Walaupun besar macam Titanic sekali pun tetap kecil di tengah laut. Sekelumit manik saja di dalam istilah laut. Bukan besar mana pun. Duduk di atas nampak Allah halus ya. Laut tu luas, besar. Apa yang berlaku? Kadang-kadang kena ribut, kadang-kadang kena badan, kadang-kadang kena taufan, kadang-kadang tak ada cukup makan, kadang-kadang minyak habis, macam-macam berlaku. Kadang sakit datang, tak boleh nak buat apa dalam tu. Itulah kita sekarang ni, kehidupan kita. Allah bagi nyawa, duduk di dalam sampan. Sampan ni kita kena podo-podo jaga sungguh-sungguh. Kalau terbalik, kalau terpecah, kalau rosak, karam kita hanyut habis, tak boleh buat apa. Luqmanul Hakim kata apa? Ramai orang tenggelam dalam lautan. Lautan apa? Kebinasaan, fitnah akhir zaman atau fitnah dunia. Jadi kita kena selamat. Antara fitnah dunia, tak maafkan orang lain di atas kejahatan yang dibuat pada kita. Itu fitnah. Memang dunia ini payah untuk kita. Sebab kita nama pun mukallaf. Orang yang disusahkan, orang yang dipayahkan. Nama pun agama. Agama maksudnya payah, susah, dipertanggungjawabkan. Mana ada tanggungjawab senang? Adakah? Saya terima tanggungjawab ni senang hati. Dia cakap senang hati. Tapi nak menerima tanggungjawab, jadi ketua, hak bawah tu tak kira apa mana perangai. Kan? Tak kira lah berapa besar gaji pun, duit yang dapat. Tapi nak berdapat dengan orang ni, tak besar pun pening. Kan? Jadi macam-macam agak. Jadi kita bukan nak boleh kira. Ini keadaan kita hari ini. Jadi kita kena balas dengan kebaikan. Nak tak nak, baik hook atau baik crook, kena buat. Sebab Allah yang suruh, Nabi yang suruh. Bukannya manusia suruh. Macam mana sekalipun kita kena usaha. Kurang-kurangnya sebelum kita bertemu dengan Allah, kita dah berusaha menuju ke arah yang Nabi sarankan dalam hadis ini. Iaitu melaksanakan kebaikan walaupun yang ikut ataupun kita ikut itu dengan kejahatan. Seterusnya Nabi bagi tahu pada kita lagi, berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Siapa sekalipun kita berhadapan mesti berakhlak mulia. Dengan orang Islam pun kena akhlak mulia, dengan orang kafir pun kena akhlak mulia, dengan siapa-siapa saja, kecil besar, tua muda, miskin kaya, susah senang, semuanya mesti berakhlak mulia. Allah tak terus kita beza-bezakan. Hak ni orang yang kita kenal, Allahu Akbar, kemain lagi. Orang yang kita tak kenal, langsung kita tak buat, tak layan. Hak ni orang yang kita suka, kita layan. Hak ni orang kita tak suka, kita tak layan. Hak ni orang yang dia pangkat dia besar, hebat, kita layan sungguh-sungguh. Hak ni pangkat kecil, kita tak layan. Islam tak ajak macam tu. Islam tak didik kita macam itu. Islam kata apa? Kamu kena berakhlak mulia dengan semua sekali. Bukan saja dengan manusia, bahkan dengan haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan. Ini yang Nabi ajar kepada kita. Itu secara pintas lalu mengenai hadis ini. Kita pergi melihat apa yang nak ditunjukkan daripada hadis ini. Faedah hadis dan petunjuk hadis ini nak bagi tahu pada kita apa dia. Fiqh hadis dan petunjuk. Sebab periwayatan hadis. Kenapa hadis ini diriwayatkan? Kenapa Nabi sebut? Ini adalah merupakan wasiat dari Rasulullah SAW kepada Abu Dzar dan Muaz radhiyallahu anhuma yang telah diriwayatkan dengan berbagai-bagai jalur
dan di dalam berbagai-bagai kesempatan dan keadaan. Ni wasiat. Walaupun wasiat ni Nabi sampaikan kepada sahabat tadi, dan wasiat ni sama juga disampaikan pada kita semua. Wasiat besar tadi ada dah, iaitu Quran dan hadis. Dan pada Quran dan hadis ini, hadis tadi ini antara wasiat-wasiat yang kita kata besar juga untuk menjadi panduan hidup kita. 3 benda tadi itu yang kita sebut. Antaranya apa dia? Apa yang telah dikeluarkan oleh Ibnu Abdul Bar di dalam At-Tamhid daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya Nabi SAW telah mengutuskan Muaz radhiyallahu anhu ke Yaman, dan baginda bersabda kepada beliau, Nabi utuskan Muaz pergi Yaman, jadi duta di sana sekejap, dan Nabi sabda kepada Muaz, apa Nabi sebut? Ya Muaz, takutilah Allah dan berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Kita jadi pemimpin, jadi orang di atas, sebab kita semua pemimpin. Kalau bukan pemimpin masyarakat, pemimpin pada ahli keluarga kita. Kita pemimpin. Kullukum ra'in, kata Nabi SAW. Kamu semua ni pemimpin. Mak pemimpin pada anak-anak dia. Wa ra'in maksudnya bi ra'iyatin. Setiap pemimpin itu akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan soal kita. Jadi Nabi suruh kita, sebelum kita disoal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan apa dia? Buat kerja atas apa yang kamu dipertanggungjawabkan itu dengan takutkan Allah. Maknanya buat hanya semata-mata kerana Allah. Kita jadi imam bukan kerana suara kita sedap. Kita jadi imam bukan sebab kita ni lantam cakap. Kita jadi imam bukan sebab kita ni lebih tua pada orang lain. Kita jadi imam kerana Allah beri kelebihan pada kita, mampu untuk melafazkan kalam-kalam Allah tu secara baik daripada orang-orang lain. Dan orang semua suka. Allah kurniakan kesukaan kepada ahli jemaah lain pada kita, maka kita diangkat jadi imam. Ingat, kalau imam jemaah tak suka dengan sebab syariat tadi, maka dia tak boleh jadi imam. Itu kita kena ingat, seperti mana disebut oleh dalam kitab Qaulutam Ibnu Aimat. Ini kita kena lihat. Jadi Allah berikan kelebihan pada kita, angkat jadi laksanakan. Dengan apa? Takut aku buat kerana Allah. Azan jadi tukang bilal, kena azan kerana Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Nabi SAW bila Rabah ni azan bukan sedap. Maksud bukan sedap ni, tak ada taranum macam kita ni hebat. Allah sedap lagi azan kita ni. Dikatakan di khabar memanglah suara Bilal ni tidaklah sedap seperti orang-orang lain. Tapi bila dia azan, seluruh makhluk bangun sembahyang. Malaikat di langit bangun berjemaah. Satu hari ada sahabat Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, biarlah aku azan pula, asyik Bilal je. Suara aku ni sedap, suara aku ni lantang, kuat juga macam Bilal. Nak cerita, akhirnya diriwayatkan dia pun azan lah. Subuh tu dia azan. Bila subuh azan apa semua, memang azannya tabarakallah lah sedap daripada Bilal lagi, subhanallah. Bila dah habis sembahyang subuh apa semua, Jibril turun jumpa Nabi, kata, ya Rasulullah, ini tak sembahyang subuh ke? Dia kata, puas sembahyang selesai dah, kata. Tak dengar azan pun? Ada azan. Siapa azan? Bukan Bilal, orang lain. Oh, selupa dengan sahabat tu. Sebab Bilal azan kerana Allah. Sahabat tadi azan kerana suara dia. Kita jangan hina sahabat. Ini nak tunjukkan pengajaran kepada kita. Sahabat Nabi ni kita tak boleh lawan. Orang yang hebat di sisi Allah. Tapi kita ni nak bagi pengajaran pada kita. Ini buat kerana Allah. Dan berakhlak dengan manusia dengan akhlak yang baik. Nabi pesan pada Muaz, kamu duduk nanti di tempat di Yaman, kamu kena akhlak yang baik. Buat kerana Allah, bukan kerana aku, bukan kerana manusia, tapi kerana Allah semata-mata, dan kena tunjuk akhlak yang baik. Betul, orang makin dekat dengan Islam. Sekiranya kamu melakukan kejahatan, dia kata, Nabi sebut pada Muaz, kalau kamu buat kejahatan, maka ikutilah kejahatan itu dengan kebaikan. Jadi kalau ada kejahatan yang kamu lakukan, maka buatlah kebaikan. Inilah Abi Dunia. Syekh Abi Dunia sebut apa? Kalau kamu buat satu kejahatan satu tempat,
maka jangan kamu tinggal tempat itu, melainkan kamu buat satu kebaikan di tempat itu balik. Kenapa? Nanti kalau tempat tu satu benda, perkara di tempat yang kita lakukan tu kejahatan, jadi saksi depan Allah, kita boleh ada asbab menyatakan, ya Allah, ya aku buat kejahatan, tapi masa yang sama aku counter balik dengan kebaikan aku buat. Dan dia jadi saksi di situ. Ini dikatakan oleh Syabid Dunia. Jadi kita kena buat kebaikan. Kita buat kejahatan tu tempat pun kena buat kebaikan, dan lain pula orang buat kejahatan pada kita pun kita buat kebaikan kepada dia. Maka ikutilah kejahatan dengan kebaikan. Anas radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah la ilaha illallah itu salah satu daripada kebaikan? Anas bin Malik tanya, la ilaha illallah ni kebaikan ke? Ni sahabat tanya. Kita dengar takkan tu pun nak tanya juga. Tak, inilah sifat seorang yang nak berilmu. Dia nak tahu lebih. Kan? Sebab ilmu ni benda yang sama takkan sama kita dapat. Ngajilah fiqh ni benda yang sama. Sepanjang tahun tu 18 kali dia tidak akan dapat sama. Dia akan faham lebih dan akan mula kekal dalam hati kita. Ini kita ni kalau makan kat Negeri Sembilan, mari makan keripak Negeri Sembilan berasa tak sedap. Sedap lagi Perak punya. Duduk kat 20 tahun sini, oh sedap pula rasa. Dulu saya main makan keripak, kata apa pelik sangat di sini keripak tak berasa macam kat sana kan. Baru ni orang hantar keripak kata makan, saya tak berapa suka sangat, kata tak sedap. Tak sedap ni makna kita bukan orang lain, pribadi mudah faham. Tapi boleh makan 3-4 bulan, makan sedap lah rasa. Sebab apa? Dah biasa. Ngaji tu, mula-mula tu kita rasa seronok, betul rasa tak apa kata, tapi kena ngaji. Walaupun banyak kali kata ulama. Benda sama aku dengar ni, benda sama aku duk ulang ni, benda sama ni duk cakap ni. Ilmu ni aku tahu dah. Ni aku dah mengaji dah dulu masa 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Ulama kata bila mana kata ilmu tu barakah, dia tak pernah jemu dengan ilmu tu walaupun 100 kali duk sebut. Kerana satu ilmu mesti diulang 1000 kali setiap individu. 1000 kali. Kita berapa kali? Saya mengaji, bukan ngaji, saya mengajar Qaulul Tam pun tak habis ngapai ni. Saya lah kalau untuk guling kita tak tahu memang ngapai habis lah kan. Kita duk ngajak, puas ngajak. Penawar bagi hati, kitab kecil, manfaatnya seisi alam. Kan? Boleh nak ngingat kitab dalam tu, berapa kali ngajak, berapa kali. Dekat 25 tahun. Dekat 25 tahun. Ngaji mu 14 tahun. Kan? Dekat 25 tahun dah tengok. Baru nak boleh faham, baru boleh nak ingat. Kan? Itu ingat isi, bukan ingat keseluruhan. Ni kena ngaji sampai sudah bab ilmu tauhid lagi ya. Lagi ya kita hari ngajak ngaji sifat 20, esok pergi ngaji dengan lebih tinggi. Ada pula benda-benda yang tak bisa dengar. Kan? Itu. Kait dengan satu benda yang lain pula. Satu benda ni sifat ni macam ni pula. Banyak kita ni tak tahu ni kan. Saya sendiri pun hari tu kita ngajak kita baca dah, lepas tu tanya balik lupa pula. Ni sifat manusia nisyan. Sebab tu kita ni kena sentiasa. Ni Anas bin Malik tanya, la ilaha illallah tu kebaikan ke ya Rasulullah? Logiknya Anas ni duduk kecil dengan Nabi, tahu dah. Tapi sifat seorang yang nak ngaji kan. Sabda Nabi SAW, ia adalah dari kebaikan-kebaikan yang besar. La ilaha illallah tu antara kebaikan-kebaikan yang besar. Jadi kalau kita duduk satu tempat, mungkin kita tengok buat maksiat mata, duduk tengah mengumpat ke kawan-kawan, tengah-tengah mengumpat kawan balik, Allah tadi aku tengah mengumpat kawan, kita sebut la ilaha illallah, ya Allah silap tadi aku duduk mengumpat. Itu antara kebaikan yang kita buat. Duduk atas batu tu esok jadi saksi tu. Batu yang kita duduk mengumpat orang tu jadi saksi. Baik batu tu esoklah Allah akan tanya, ni saksi ni dia kata hang mengumpat orang. Ya Allah. Nabi dunia kata apa? Yang kita sebut tadi tu. Maka kita sebutlah dengan kebaikan, istighfar, sebut la ilaha illallah, silap aku tadi ya Allah. Ini mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan orang yang kita umpat tu dia maafkan kita. Kita nak jumpa orang kita umpat, taubat tak pi. Walaupun kena pi, betul tak? Syarat taubat kena pi jumpa dia. Tapi adakah kita pi jumpa dia?
Tuah kalau kita pergi jumpa. Daripada 100 orang, seorang belum tentu lagi. Payah kita nak jumpa orang nak minta maaf benda yang kita buat salah ni, payah. Tapi nak tak nak, itulah kebaikan kita buat. Mudah-mudahan orang tu waktu dia tidak, sebelum dia tidak, dia kata apa? Ya, kadang ada orang lain dosa dengan aku ni, aku ampun bilah. Selamat kita. Dan kita pun nak dapat macam tu, kita pun kena sama jugalah. Ya Allah, apa orang buat dosa aku hari ni ke, semalam ke, yang akan datang ke, aku ampun habis semualah. Sedap tak sedap, tak ada apa-apa dengan aku lah. Itu. Jadi kita selamat, dia selamat. Ni manusia yang berakhlakmu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, Nabi nak bagi tahu kepada kita apa yang disyarahkan. Apa yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, katanya, aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ajarilah aku satu amalan yang mendekatkan aku ke syurga dan menjauhkanku dari neraka. Sahabat memang rajin bertanya dengan Nabi, dan Nabi akan jawab mengikut tak sama. Kadang-kadang sahabat ni Nabi suruh buat macam ni, kadang-kadang sahabat ni Nabi suruh buat macam ni. Yang ini apa yang Nabi suruh buat. Nabi suruh kata apa? Nabi kata apa? Abu Zar ni diminta pandangan Nabi, antara sahabat yang lama juga hidup. Ajarilah aku satu amalan dekat aku dengan syurga dan menjauhkan kepada neraka. Sabda baginda Nabi SAW, apabila kamu melakukan kejahatan, maka lakukanlah kebaikan. Itu. Ini kadang orang tanya, Nabi dunia sebut kata mana dalil, ini antara dalilnya. Bila kita lakukan kejahatan, jangan tinggalkan kejahatan tu tanpa melakukan kebaikan. Pandang mata, naik motor kereta, nampak pula orang tak tutup aurat, comel semua, pandang kan. Ada lagi tak tengok, ada lagi tak tengok tu jadi gila namanya. Dia tengok kan. Tapi lepas tu Nabi kata jangan kamu biarkan kejahatan, biar macam tu je, betul-betul tak tahu. Kena istighfar. Bukan lelaki je, orang perempuan pun sama. Hak kaya basikal, kita naik kereta, hak ni sebelah kaya basikal, tu dia pakai, mana dia pakai baju kembang, semua ketat-ketat kan. Jangan tinggalkan. Jangan. Nabi ni hidupan kita, Nabi kita duk akhir zaman kan. Kamai boleh lagi basikal musim PKP ni, boleh basikal, bolehlah basikal, baju kenalah pakai elok-elok kan. Ini baik lelaki baik pun perempuan sama saja kan. Nafsu bukan ada lelaki, nafsu semua ada. Itu. Baik. Jadi kita jangan tinggal benda itu. Nabi sebut pada kita, bila kamu melakukan kejahatan, maka lakukanlah kebaikan. Kerana satu kebaikan itu akan mendatangkan ganjaran 10 kali ganda seumpama dengannya. Kita buat jahat satu, dapat satu. Tapi kita buat satu kali kebaikan, mendapat 10. Ni ganda balik. Buat sifir tadi pula. Tadi, kalau satu dengan satu, dapat jahat 2. Ni tak. Satu kebaikan dengan satu jahat. Satu kebaikan digandakan 10, dapat 10. Tolak satu, ada 9. Itu. Ini Allah berikan ganjaran kepada kita besar. Jangan kita biarkan begitu saja. Kenapa? Mudah-mudahan esok kita timbang, tengok, oi banyak jahat aku ya Allah. Baik pun banyak. Itu yang kita nak. Dan satu kebaikan itu akan mendatangkan ganjaran 10 kali ganda seumpama dengannya. Aku berkata, ya Rasulullah, adakah la ilaha illallah daripada kebaikan-kebaikan? Jawab Nabi SAW, ia adalah daripada kebaikan-kebaikan yang sebaik-baik kebaikan. Mana la ilaha illallah tu afdalul zikri, paling baik sebut la ilaha illallah. Itu kalimah syahadah. Yang kedua, insan adalah khalifah yang dimuliakan di atas muka bumi. Ini yang kita nak tahu. Kenapa kita disuruhkan akhlak mulia? Kenapa kita suruh kebaikan? Kerana kita ni adalah khalifah yang dimuliakan di atas muka bumi. Kita khalifah, diberikan khalifah. Sebelum kita ada lagi khalifah-khalifah lain. Dan yang disebut dalam Quran khalifah sebelum kita adalah jin. Jin itu adalah khalifah sebelum kita. Dan disebut para ulama dan lain-lain lagi dalam kitab-kitab, dalam orang kata apa, Taurat, Zabur, Injil, yang lama-lama ini, ada lagi kehidupan sebelum kita. Apa yang kita tahu, jin memang kita tahu adalah khalifah sebelum kita. Dan ada satu lagi riwayat. Riwayat ini bukan riwayat daripada ni, riwayat orang yang mengamalkan perubatan Islam. Iaitu sebelum jin ada satu lagi makhluk namanya Hin. Hin ni dalam dunia sekarang ni tak banyak dah. Tak sampai 1000 pun. Hidup dia juta tahun lah. Ada Hin. Tak tahu rupa dia macam mana. Satu ketika seorang perawat ni dia merawat. Dia membaca ayat kursi rawat apa, tapi pelik. Tak ada respon apa-apa.
Diceritakan, wallahu alam, kita tak boleh jadi dalil, tapi sebagai satu kita penambahan ilmu saja, sebagai maklumat. Dia kata, apa ni tak kelak-kelak jin ni? Kata, baca ayat kursi dia habis dah ni. Tak ada ring. Dia kata, hang sebenarnya ni jin ke tak? Dia kata, aku bukan jin. Habis hang siapa? Aku Hin, sebelum jin. Dan kami hidup ni dah juta tahun, dah hanya berapa pekat je tinggal. Kami ni juga ingkar kepada Allah dahulu. Jadi Allah matikan kami. Hapuskan kami dengan azab yang besar, tinggal berapa kerat saja. Dan syariat kami ni tidak sama dengan syariat yang sekarang ini. Sebab tu, kami ni kalau baca itu pun tidak kena pada kami. Itu. Wallahu alam, itu diceritakan oleh pengamal perubatan. Nak percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Bukan benda wajib, bukan benda kita. Tapi yang pasti memang ada kehidupan-kehidupan yang lain. Kalau dalam kitab-kitab yang lain, bukan kitab-kitab Islam lah, dalam kitab-kitab Syiah yang lain, sampai dikatakan 1000 Adam sebelum kita. Itu. Jadi banyak. Ini ditulis, dikarang oleh dalam Ibnu Katsir. Dalam Ibnu Katsir. Itu. Boleh kena baca balik lah dalam tafsir. Baik. Jadi bacalah la ilaha illallah. Jadi mudah-mudahan. Sebab tu kita kena sentiasa sebut zikir. Kerana zikir ini kadang-kadang kita tak sedar, kita boleh menyelamatkan diri kita daripada benda-benda yang tidak baik dan selamatkan kita di padang mahsyar nanti. Sungguhnya Allah menciptakan manusia dan menggunakan ke atas nikmat yang banyak yang tidak boleh dihitung atau dikira. Allah bagi nikmat pada kita ni tak boleh dihitung, tak dikira. Sebab tu kita jangan duk berasa banyak pahala bawa depan Allah nanti. Kita banyak mana pun pahala, beramal ibadah ribuan tahun sekalipun, belum tentu kita dapat jamin masuk syurga. Kerana tak boleh lawan nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nikmat nyawa pun cukup lah. Nyawa. Dia kata nyawa, nikmat masuk jambang buang air besar, tu cukup lah. Cuba tak boleh buang air besar. Ataupun sembelit. Sembelit ni boleh buang air besar lagi ni, tapi sembelit. Macam mana keadaan dia? Oi, ni kira nak marah orang tau. Gigi sakit. Lagu mana? Sikit lah. Bukan masalah mana pun. Gigi ada berapa batang tu? 36 eh? 35 elok, satu lah sakit. Kalau logiknya ada lagi 35 tu ikut sifir ni. Makan tu boleh lagi 35. Tapi tak boleh sebab sekok ni ya. Hak lain semua tak boleh kontrol. Bukan hak lain, satu badan tak boleh. Tambah orang perempuan. Boleh datang period pula. Allahu Akbar. Tak boleh bingit tu telinga dah. Bising lah siap lagi. Aku sakit gigi ni. Hang jangan bising. Boleh cakap di mak gitu. Boleh kira. Ni Allah tarik nikmat sikit. Nak bayang nikmat yang Allah bagi pada kita, yang buang air besar, air kecil ni pun cukup lah. Cuba tak boleh kencing. Allahu Akbar. Seksa. Betul tak? Tak boleh kencing. Bukan tak boleh kencing. Kadang-kadang kita duduk dalam KTM. Duduk lambat. Bah tak berhenti-berhenti. Oh ya. Yeah. Terazab teramat. Kencing boleh tahan cerita. Kalau nak melepas, buang air besar. Allahu Akbar. Kalau lah boleh turun bah, dia pergi mana dulu? Orang pergi rejap, nak pergi makan lapak, dia dah. Tapi saya ingat orang turun bah, dia takkan pergi cari makan dulu. Dia pergi cari mana? Penuh Yaman dulu. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Hak tu pun cukup lah. Kalau kita nak bayangkan berapa banyak ibadah kita belum cukup. Dapat Allah kita dah ibadah 1000 tahun. Tidak ada apa-apa sangat di hadapan Allah. Kerana yang kita membuatkan kita masuk syurga ini adalah rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ni kita boleh duduk hari ni, rahmat Allah. Kita boleh kata orang, boleh kita mengumpat orang. Atas pandangan mata zahir kita, nampak tak berkenan, kata tak suka, kita duduk ngata. Sifat kita. Tapi kita kena ingat, yang mengetahui hanya Allah, bukan kita. Kalau kita boleh tahu, hebat kan? Malaikat pun boleh tahu, kita boleh tahu. Hebat kan? Tak boleh. Pandangan mata kita, atas ilmu kita tahu. Ni tak betul, ni salah. Jangan kadang-kadang kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Banyak Allah bagi kisah pada kita. Orang ni nampak buat maksiat. Atas ilmu kita, oh dia ni buat ahli maksiat, masuk neraka apa semua. Mati dia, masuk syurga. Rupanya wali Allah. Sebab pandangan kita ni bukan boleh sama. Para wali pula, benda yang dia buat tu tak boleh bayang dengan fikiran akal kita. Tak boleh. Kita tak tahu. Bahkan orang gila pun, kan yang baru meninggal baru ni, Allah angkat dah darajahnya. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yang tak gila ni belum tentu lagi. Ini kena hati-hati.
Buat kebaikan, sebab nikmat Allah ni begitu banyak, tak boleh nak dihitung, tak boleh kira. Allah SWT telah memilih dari kalangan manusia itu para rasul dan menurunkan wahyu ke atas mereka dari langit yang menjelaskan kepada sekalian manusia jalan-jalan kebaikan dan kebahagiaan. Daripada kita ni manusia dijadikan khalifah, dituang atas muka bumi, diangkat pula daripada kita ini, diangkat ke darjah, iaitu rasul dan nabi, dan diberikan mereka ini syariat-syariat dan diajarkan kepada kita sampai hari ini. Ini Allah berikan kemuliaan kepada umat manusia. Para rasul ditugaskan untuk menyuruh manusia menyembah Allah SWT yang Maha Esa. Tak ada lagi benda lain yang rasul ajar. Seramai 313 orang ini semuanya mendidik kita tentang Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Mukallam tadi, dan tidak mempersekutukannya, iaitu Allah, dengan suatu apapun, serta melaksanakan apa saja perintah yang diperintahkan oleh Allah SWT ke atas mereka dan menjauhkan segala larangannya, menggesa mereka agar bersegera melakukan kebaikan dan menahan diri dari segala benda yang mungkar. Jadi kita kena cepat-cepat buat benda baik. Jangan kita duduk tahan buat benda yang tak baik itu. Tak apa. Sudahnya nanti Israel pun datang, tak apa, aku tarik dulu. Ini kena segera. Nabi suruh sangat kita bersegera melakukan kebaikan, taubat kepada Allah. Setiap orang dari mereka adalah berusaha bagi menghasilkan kebahagiaan untuk setiap insan. Kita kena sentiasa, kita nak bahagia, masa yang sama kita kena bahagiakan orang lain juga. Kita tak boleh bagi bahagia pada orang, tapi kita kena bahagiakan orang lain. Membantu anak-anak kita, terutamanya ahli keluarga kita, kena bahagiakan orang yang dekat dengan kita itu. Bahagiakan dengan apa yang kita terdaya mampu, jangan menyakiti. Agar mereka saling kasih mengasihani. Ada sifat kasih sayang ni baru timbul kebaikan antara masyarakat. Tolong menolong, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tolong antara satu sama lain. Benda yang baik kita tolong. Orang datang jumpa saya, kata, "Ustaz, boleh tak benda ni?" Kata, "Saya tak kisah, asalkan benda baik saya bantu je. Tak kisah siapa-siapa Ustaz, tak kisah, asalkan benda baik saya bantu." Mudah macam ni. Memang Islam mudah. Kita dah dua tajuk lepas kan, tentang jangan menyusahkan. Senang-senangkan saja. Selagi mana tak langgar syariat, lagi mana ia buat kebaikan, selagi mana dia boleh mendatangkan keuntungan kepada masyarakat untuk agama kita, maka lakukanlah kebaikan. Tidak siapa larang pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saling tolong menolong dan mewujudkan rasa kerjasama, gotong royong. Semangat ini kena pupuk balik. Kita dah kurang benda ni, tambah-tambah anak-anak kita kurang. Jadi kita kena ada pupuk sekali. Dulu kita main bola, kawan-kawan walaupun tak boleh sokong juga. Sekarang ni tak boleh kerana nak kutuk. Berbeza. Itu berbeza didikan, berbeza suasana. Setiap orang menghulurkan bantuan kepada orang lain, kita kena bantu orang lain. Apa yang kita mampu. Kita kata kita senang, orang lain pun senang. Tidak. Ada orang lain yang susah. Dan kita kena tengok orang yang susah. Ni kita tengok orang yang lebih tinggi pada kita. Kita kena tengok orang yang lebih bawah. Ini yang dididik. Orang putih pun pandai buat iklan. Tengok iklan tu. Dia naik kereta yang ada wing tu. Rolls Royce apa. Dia kata, tengok kawan dia gambar. Oh, kawan aku dah beli jet peribadi. Kawan aku dah beli jet peribadi. Dia tunjuk pada dia punya driver. Kau tengok kawan aku dah beli jet peribadi. Padahal dia dah naik Rolls Royce tadi tu. Kita naik Mercedes apa. Tu perempuan bangga dah. Naik tu tadi. Dia kata, aku kalau ada duit aku nak beli juga jet peribadi macam kawan aku. Tiba-tiba ketuk pintu tingkap dia, turun. Dia kata, ni kereta saya dah ngidam lama dah. Guna kereta apa sekarang? Saya guna Honda. Dia duduk mengindah nak guna hak yang roh dia mengindah guna jet peribadi. Dia pun kata, kalau aku dapat kereta ni seronok. Dia orang yang naik Honda pun balik pergi Honda, tengok Honda dia bila nak tukar. Yang tadi tu duduk jet peribadi, dia kata, cukup keadaan ni lah. Ada orang lebih susah daripada aku rupanya. Hak lagi pula datang pula orang yang naik motor, tengok dia, oh kalau aku dapat kereta Honda ni. Hak naik motor ni pula kata dapat kereta Honda. Yang naik Honda kata apa? Aku betul ada Honda. Tak apalah, cukup dah sekarang ni. Dia ada motor je. Hak motor ni pula tadi datang pula orang jalan kaki. Nampak? Iklan dia buat saja. Orang kafir buat. Tapi dia pun tahu. Sifat bersyukur. Dia tak cakap alhamdulillah, tapi ada nilai. Sebab fitrah manusia ni ada nilai.
Syukurnya ada, tetapi bagaimana syukur itu untuk ditransformkan kepada menjadi pahala dengan syukur kepada siapa? Ini yang kita ittaqullah. Orang Islam dia ada kunci namanya ittaqullah, yang tiap-tiap minggu kunci itu sentiasa dipolish oleh khatib atas khutbah. Baca khutbah itu. Ada. Kunci kita ada. Orang kafir dia ada sifat fitrah. Melihat kerjasama, tengok dia bersyukur, dia terima kasih, tapi dia tidak dapat pahala kerana tidak ada kunci. Kita ni, Nabi bagi kunci pada kita, Allah bagi kunci pada kita, yang tiap minggu dipolish, yang tu pun kadang-kadang kita tinggal kunci itu. Kita pegang sungguh-sungguh kunci ni. Sama-sama lah, terutamanya saya hendak cakap lebih-lebih, kita buat dia apa kan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan pada kita. Saya habiskan sikit. Berlemah lembut dan bertutur dengan perkataan-perkataan yang molek. Sekiranya mereka memiliki sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, maka yang pasti memperoleh kejayaan, dan manusia yang lain pula akan memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Ada sifat-sifat ni, insya-Allah. Sebab tu orang dulu kampung-kampung, kita tengok aman, balah ada, tapi kadang-kadang tak teruk macam sekarang . Kita kampung, padahal kampung kita ni rumah bukan macam rumah taman kita dekat-dekat, jauh-jauh. Tapi dia punya, orang kata apa, kerjasamanya, gotong royongnya. Anak orang lain dia tolong jaga. Bukan tak suruh pun tak apa. Dia dah nak masuk, apa dia lorok ni, pergi balik dia makan tengah hari apa semua. Kalau yang baik pula, makan tengah hari lagi. Mana ni kita semayang sekali. Mak yang kat sana pun tak risau. Ni tak apa, rumah makcik leha tadi, dia tahu lah tu. Dah biasa. Tu zaman kita ada. Kenapa? Kasih sayang. Maka masyarakat jadi aman. Sekarang ni apa yang berlaku? Kasih sayang ke? Layang-layang. Ni tembak orang ni, puas kita. Jadi kita kena kembalikan. Jadi gunakan Al-Quran yang baik. Sekiranya mereka memiliki sifat-sifat yang telah disebut tadi, kalau sifat-sifat gotong royong, lemah lembut, apa semua tadi itu tolong menolong, maka manusia akan jadi satu kelompok manusia yang berjaya, masyarakat yang berjaya di dunia dan di akhirat. Justru itu terhasillah manusia itu sebagai khalifah di atas muka bumi, di mana dengan Adam alaihissalam adalah dibezakan dengan lain-lain malaikat muqarrabin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepada Adam, dan mereka bersujud. Sujud ni tanda hormat. Sujud malaikat sama ke macam kita? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu bagaimana sujud. Haiwan pun sujud, tapi cara dia. Itu. Dan ini apa yang telah diwasiatkan dan digesa oleh Rasulullah SAW ke atas kita, sebagaimana hadis di atas. Ini yang kita sebut. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok orang yang mengamalkan hadis yang kita baca tadi, dan menjadikan kita manusia yang tiasa dalam petunjuk. Dan jangan biarkan diri kita ini, tiasalah berdoa, ya Allah, jangan biarkan kami menguruskan diri kami walaupun sesaat. Kita tak mampu untuk uruskan diri kita walaupun sesaat. Biarlah Allah yang menguruskan diri kita. Bila Allah uruskan diri kita, maka kita mendapat kebaikan di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Nanti kita sambung wasiat yang berkekalan. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang yang lemah itu pada diri saya sendiri, dengan izin Allah jua. Mohon maaf kalau tersilap terkasar bahasa. Mohon betulkan kalau ada benda yang khilaf. Halaka maka minum. Jazakumullah khairan jazaa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anzilur rahmatil maghfirah wal barakah wa sallallahu alaihi majlis. Allah fakihna fi wa lil bitabin bi jannah mukim salatina wa min zuriyatina wa taqabbal du'a. Walhamdulillah rabbil alamin. Allahumma minkum.